Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Apa khabar semua? Sihat? Okey, kita lama sudah tidak jumpa kan? Harap kamu semua berada dalam keadaan sejahtera dan masih meneruskan kamu punya aktiviti pembelajaran di rumah. Baik, untuk hari ini, saya mau ajar kamu satu topik baru dalam mata pelajaran sejarah tahun 4. Sebelum ini kita sudah belajar tentang sejarah tempat tinggal, zaman air batu dan seterusnya. Untuk topik hari ini kita akan belajar benda baharu. Baiklah. Sudah bersedia? Sudah bersedia? Kita mulakan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulakan, saya mahu kamu cuba fikir dulu. Gambar yang saya tunjuk ini adalah gambar apa? Cuba fikir, cuba teka dulu gambar apa yang saya bagi itu. Saya bagi masa 10 saat untuk kamu fikir. Baiklah, 10 saat kamu bermula sekarang. Okay, fikir betul-betul, cuba teka dulu. Kamu rasa gambar apa itu? Warna coklat, ada warna biru sikit, tapi kebanyakan macam gelap-gelap kan? Cuba. Okey, masa sudah pun tamat. Okay. Masa tamat? Puas hati? Okey. Jujur, kamu sudah ada jawapan? Kita lihat apa jawapan yang apa ke gambar. Okey. Nampak? Ini adalah gambar ilustrasi masyarakat manusia pada zaman dahulu hidup. Itu pada zaman prasejarah, pada orang dulu hidup. Gambar ini menunjukkan manusia berada di dalam gua. Ada beberapa aktiviti di dalam gambar ini. Kita lihat satu persatu. Yang pertama ada manusia yang tengah mengores ataupun membersihkan kulit binatang. Ada juga manusia yang tengah membakar makanan. Yang ini tengah melukis di dinding gua. Dan ini manusia yang baru balik daripada memburu. Dan yang ini adalah manusia yang tengah membuat peralatan daripada batu untuk aktiviti harian mereka. Baiklah, berdasarkan gambar ini, sudah tahu kan manusia pasal zaman prasejarah. Maka hari ini kita akan belajar tentang zaman prasejarah. Okey. Untuk hari ini, ada 3 objektif utama yang kamu perlu capai. Yang pertama ialah untuk mengetahui maksud zaman prasejarah dan yang seterusnya, mengenal lokasi zaman prasejarah di negara kita, dan akhir sekali adalah untuk elemen kewarganegaraan, menjelaskan kita bersedia untuk menghadapi perubahan persekitaran. Okey, kita tengok untuk maksud zaman prasejarah dahulu. Okey, zaman prasejarah kita tahu orang zaman prasejarah ni orang yang hidup dulu-dulu. Kebanyakannya diorang tinggal dalam gua, pakaian pun tiada. Macam kita sekarang ni tinggal di rumah, ada pakaian, ada telefon macam kamu juga, ada buku. Tapi apa sebenarnya maksud zaman prasejarah ini? Okey, maksud zaman prasejarah ini adalah zaman yang sebelum manusia mengenal sistem tulisan. Maksudnya, waktu ini tidak ada lagi tulisan, tiada lagi waktu tu pen, tiada pensel, tiada pemadam, tiada buku, semua itu tiada. Apa yang diorang guna untuk menulis? Diorang tidak menulis, sebaliknya diorang melukis. Di mana diorang melukis? Diorang melukis di dinding gua. Macam yang tadilah gambar kamu lihat tu. Ni, macam yang gambar ini, kamu lihat di sini. Gambar ini menunjukkan orang zaman dulu tu melukis di dinding gua. Dan diorang tiada tulisan lagi. Diorang tiada macam huruf A, B, C. Sebaliknya, waktu diorang melukis itu, diorang menggunakan simbol. Contohnya kalau manusia lah diorang lukis. Contohnya kalau yang berbadan besar lah diorang tulis. Kalau badan kecil lah. Itulah orang zaman dahulu. Diorang tiada lagi sistem tulisan.
Diorang menggunakan ni lukisan, simbol-simbol yang menggunakan lukisan. Seterusnya, dan zaman prasejarah ini membolehkan kita untuk mengetahui sejarah dan juga kebudayaan manusia. Dengan kita belajar zaman prasejarah ni, kita belajar pasal manusia dulu-dulu, kita dapat tahu sejarah mereka macam mana kebudayaan mereka, dan apa maksud kebudayaan mereka tu. Maksud kebudayaan ni lebih kepada macam mana cara hidup diorang. Macam mana diorang hidup, sama ada diorang ni tinggal di rumah kah, di gua kah, macam itu. Tapi yang kita tahu, setiap zaman prasejarah ini, mereka tidak hidup menetap. Mereka hidup berpindah-pindah. Hidup dia nomad. Itu berpindah-pindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, faham? Untuk zaman prasejarah ini, dia ada kronologi juga. Dia ada 4 fasa. Di mana zaman Paleolitik merupakan zaman yang paling pertama sekali. Terusnya zaman Mesolitik, zaman Neolitik, dan akhir sekali zaman Logam. Untuk zaman Paleolitik, zaman manusia pada zaman ini wujud pada tahun 200,000 sebelum Masihi. Apa maksud sebelum Masihi ni? Okey, Masihi ni maksudnya ni. Sekarang ini kita menggunakan kalender Masihi. Kalender kita sekarang ni pada tahun berapa? Kita sudah berada di tahun 2020. Maksudnya, manusia-manusia zaman Paleolitik ini, sebelum kita menggunakan sebelum tahun 2020 ni, kamu tambah lagi dengan 200,000 tahun. Itulah diorang hidup pada waktu itu. Sama juga zaman Mesolitik ini kurang sikitlah pada tahun 14,000 tahun sebelum Masihi. Dan zaman Neolitik 3,000 sebelum Masihi, dan akhir sekali zaman Logam ini adalah 700 sebelum Masihi. Nampakkan dia punya nomor tu makin lama makin berkurangan. Sebab ialah dari dulu-dulu sampailah yang terkini. Tapi yang terkini kita panggil sebagai zaman moden. Okey, persoalan. Apa yang membuktikan wujudnya zaman prasejarah ini? Kamu rasa apa? Macam mana kita mau tahu, okey, berlakunya kehidupan manusia di sini pada waktu ketika dahulu? Jawapannya mudah sahaja, iaitu dengan penemuan artifak dan juga fosil. Artifak ini apa? Artifak ini adalah bahan-bahan peninggalan mereka yang mereka guna seharian dalam kehidupan. Contohnya kalau ada orang punya piring, gelas, apa lagi? Orang punya kapak-kapak, begitu. Itulah artifak. Dan fosil ni apa? Fosil ini merujuk kepada tulang-tulang haiwan, tulang manusia pada yang sudah lama di dalam tanah. Itu adalah fosil. Okey, kita tengok. Untuk zaman Paleolitik, apa yang membuktikan wujudnya zaman Paleolitik pada ketika itu? Okey, pada ketika itu, ni, manusia-manusia menggunakan kapak genggam. Maksudnya di sini, kapak genggam ini kena jumpa di kawasan itu. Dan kegunaan kapak genggam ini adalah untuk memburu binatang, untuk memotong-motong binatang, dan juga untuk bercocok tanam juga ni. Diorang mau korek-korek tanah. Diorang tengok. Kapak kita sekarang dengan kapak diorang berbeza kan? Kapak diorang ni tengok. Menggunakan batu saja. Itu pun tidak halus. Diorang punya pemikiran. Berbanding kapak kita yang sekarang ni, memang menggunakan besi. Senang lagi kita pegang. Okay. Seterusnya, zaman Mesolitik. Pada zaman Mesolitik ini, diorang masih lagi menggunakan macam penggunaan peralatan batu. Okey, zaman Paleolitik dengan Mesolitik ni masing-masing menggunakan batu sebagai alat diorang. Untuk zaman Mesolitik sama juga kapak batu, kegunaan dia macam zaman Paleolitik, cumanya dia lagi besar saiznya. Untuk zaman Neolitik ini, diorang sudah mula membuat tembikar. Tembikar ni apa kegunaan dia? Tembikar ini tempat diorang menyimpan air, makanan mereka lah, dan tempat diorang makan. Dan tembikar ini diperbuat daripada tanah liat. Jadi tengok peralihan dia daripada batu, diorang pandai sudah guna tanah liat untuk buat tembikar. Dan akhir sekali, untuk zaman logam ini, diorang sudah, namanya juga logam kan? Logam apa kita tahu pasal logam ni? Dia besi.
Jadi orang zaman logam ni sudah mula menggunakan besi. Contohnya ni, orang ada sudah buat mata lembing bersoket, ada sudah kapak, ada sudah tulang mawas. Tulang mawas ni kapak jugalah, tapi dia ada satu proses lagi menggunakan tulang mawas. Mawas ni orang kata dulu merupakan macam ni lah orang utan, tapi lebih besar saiz dia. Jadi campurkan tulang itu bersama-sama dengan besi adalah proses-proses dia. Sebab tu kita kata zaman logam ni manusia sudah mula membuat sesuatu yang baru. Tengok ada beliung dan sabit. Semua ni digunakan untuk aktiviti berburu juga, dan juga sudah mula bercocok tanam juga diorang. Sudah bertanam. Okey, seterusnya lokasi zaman prasejarah di negara kita. Okey, kita tengok dulu untuk zaman Paleolitik. Zaman Paleolitik ada dua, iaitu terletak di pertama sekali Bukit Jawa, Lenggong Perak di negeri Perak, dan juga Buania, Miri, Sarawak. Untuk zaman Mesolitik pun ada dua, tengok di sini, iaitu Gua Ca, Gua Musang Kelantan, Gua Bewah, Hulu Terengganu. Dan untuk zaman Neolitik terletak di mana? Okey, Bukit Tengkorak ni dekat Sabah. Dekat tempat kita ni dekat je dengan Semporna. Kita di Kinabatangan, ini di Semporna. Bukit Tengkorak, Sabah, dan juga Gua Kecil Rau Pahang. Okey, dan akhir sekali zaman logam terletak di Sungai Tembeling, Jerantut Pahang, dan juga Kampung Sungai Lang, Banting, Selangor. Baiklah murid-murid, kalau kamu tengoklah kan dia punya sini ni, apa persamaan ataupun yang kamu boleh nampak lah, macam sama pula dari satu tempat ni dengan satu tempat yang lain. Apa persamaan dia? Kalau kamu tengok kawasan berbukit dalam gua ataupun di sungai. Jadi itulah persamaan dia. Lokasi manusia zaman prasejarah ni, diorang terletak di itulah, di sungai, di bukit, dan dalam gua. Okey, kenapa diorang di situ? Tujuan dia yang pertama untuk sebagai tempat yang selamat. Okey, bukit ni kawasan yang tinggi kan. Dalam gua selamat, dan tiadalah orang tiada kacau daripada binatang buas, tidak akan diganggu lah. Ataupun kalau hujan tidak akan terkena hujan kalau di dalam gua. Seterusnya di sungai. Di sungai ni kenapa? Macam kita tahu, diorang mau makan apa? Di sungai ni ada banyak sangat sumber dia. Ada air, mau minum ada di sungai. Mau makan ada ikan di sungai. Sebab itulah kenapa mereka menggunakan sungai, gua dan bukit sebagai kawasan penempatan mereka. Okey, seterusnya kita tengok elemen kewarganegaraan. Okey, elemen kewarganegaraan ni sebagai macam kita tahu lah, tujuan kita belajar sejarah ini adalah untuk menyemai rasa cinta terhadap negara kita Malaysia, dan juga untuk kita tahulah asal usul kita ni macam mana. Dengan adanya asal usul kita tahu, so kita tidak sudah akan mengulangi peristiwa-peristiwa dahulu. Kalau yang buruk lah, kalau peristiwa-peristiwa yang bagus itu kita akan ulang. Macam itu. Jadi untuk elemen kewarganegaraan dalam topik ini, itu pertama menjelaskan sikap bersedia untuk perubahan persekitaran. Apa yang sebenarnya di sini ni? Okey, melalui topik ini kita belajar tentang untuk apa nilai dia lah, nilai dalam prasejarah, zaman prasejarah yang kita boleh dapat. Okey, yang pertama, nilai dia yang pertama ialah satu, dapat mengetahui cara hidup manusia. Okay, dengan kita belajar zaman prasejarah ini, kita dapat tahu lah macam mana orang dulu-dulu hidup. Okay, kita tahu orang hidup di dalam gua, di sungai, di bukit. Apa alatan diorang guna? Kapak genggam daripada batu, tembikar, dan juga ada kapak daripada logam. Dan untuk seterusnya, melalui zaman prasejarah ini juga kita dapat tahu, kita dapat memberi kesedaran kepada kita bahawa manusia ini sentiasa mengalami perubahan dalam kehidupan. Macam zaman sekarang lah, macam sekarang ni adanya berlaku pandemik COVID-19. Okay. Disebabkan benda ini, disebabkan virus ini,
Manusia sekarang ini kalau mau keluar, perlu pakai topeng muka. Dengan topeng muka itu lagi, dorang perlu lagi, jarang sudah bersalam. Perlu jarak antara satu sama lain 1 meter. Dan kita perlu sentiasa menjaga kebersihan untuk mengelakkan daripada terkena jangkitan virus ini. Jadi itulah, manusia ini perlu sentiasa bersedia untuk menghadapi sebarang perubahan dalam kehidupan. Macam itulah juga dari dulu-dulu, dia orang hidup dia dalam gua, tapi sekarang ini kita sudah hidup di dalam rumah. Seterusnya, kalau kita tengok, okey, sebelum itu, tadi kita sudah belajar tentang maksud zaman prasejarah. Kita tahu zaman prasejarah ni manusia yang belum ada tulisan. Lepas kita tahu juga tahap-tahap zaman kronologi dia. Kita tahu di mana lokasi zaman prasejarah di negara kita ini dan elemen kewarganegaraan. Kita tahu kesedaran kita untuk mengalami sebarang perubahan. Berdasarkan empat yang kita sudah belajar tadi ini, saya mau bagi 2 soalan untuk kamu. Kamu fikir sendiri, lepas tu kita sama-sama jawab juga. Okey. Bersedia? Soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Okey, apakah maksud zaman prasejarah? Okey, kamu rasa-rasa apa maksud zaman prasejarah? Kita sudah belajar tadi ni. Okey, sebagai 5 saat untuk kamu baca. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, cukuplah. Okey, kamu rasa-rasa apa jawapan dia? Kita tengok satu-satu. Adakah jawapan dia orang yang hidup pada zaman dulu? Betul lah kan? Zaman prasejarah ni hidup orang dulu-dulu. Kita tengok betulkah? Salah. Jawapan dia bukan. Okay, adakah maksud dia ni zaman manusia yang hidup, yang tinggal di atas pokok? Pun bukan. Dan jawapannya adalah zaman sebelum manusia mengenal sistem tulisan. Ingat, zaman prasejarah ni maksud dia manusia belum ada sistem tulisan lagi waktu tu. Dorang tu nak menulis pun di dinding menggunakan simbol. Simbol-simbol dorang gambar lah. Kalau mau tulis manusia, tulislah manusia. Kalau mau tulis pokok, dorang akan lukis pokok. Bukannya hejak P-O-K-O-K. Macam itu. Okey, soalan yang kedua. Terakhir sudah ni. Kamu pilih susunan kronologi zaman prasejarah dengan tepat. Mana jawapan dia? Ingat, zaman prasejarah ini bermula dengan zaman Paleolitik. Lepas zaman Paleolitik, dimulakan dengan Mesolitik. Seterusnya Neolitik dan Logam. Jadi jawapan dia ni yang di tengah ni. Betul? Okey, baiklah murid-murid. Selesai sudah aktiviti kita hari ini. Kita sudah belajar tentang zaman prasejarah. Mari kita tengok. Kita imbas kembali apa kita sudah belajar untuk rumusan kita. Ya. Okey, untuk rumusan kita. Pertama sekali kita belajar tentang maksud zaman prasejarah. Okey, maksud zaman prasejarah ni kita tahu dia adalah zaman sebelum manusia mengenal sistem tulisan. Waktu tu tiada tulisan lah. Ingat, kamu perlu ingat waktu tu tiada tulisan. Diorang hanya menggunakan simbol, bukan huruf-huruf diorang guna. Simbol saja diorang guna. Seterusnya, zaman prasejarah ni kronologi dia ada 4 zaman. Dimulakan dengan Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan Logam. Dan kita tahu juga kita sudah mengenal lokasi zaman prasejarah di negara kita. Kita lah ada contohnya zaman Neolitik di tempat kita sendiri di Sabah, tu di Bukit Tengkorak Sempurna. Dan daripada tu kita tengok persamaan lokasi dia ni adalah terletak di kawasan sungai dan bukit. Kenapa? Kan sebab dia kawasan perlindungan yang selamat dan sumber makanan yang banyak. Dan akhir sekali kita belajar tentang elemen kewarganegaraan, menjelaskan sikap bersedia untuk menghadapi perubahan persekitaran. Pertama, dengan adanya kita belajar ni, kita dapat tahulah macam mana cara hidup manusia zaman dulu. Berbezakan dengan zaman kita, berubahkah kehidupan mereka? Dan kita, kalau kamu rasa,
kalau di zaman sekarang inilah, kamu maukah lagi hidup di dalam gua? Tidak, sudah kan orang mau tinggal di dalam gua tu. Semua mau di dalam rumah sudah. Lepas tu, melalui zaman prasejarah ni juga, dia bagi kesedaran kepada kita bahawa manusia ini sentiasa mengalami perubahan dalam kehidupan. Macam secakap tadi lah. Kalau dulu-dulu kita boleh keluar sesuka hati, tak payah pakai topeng muka tu, face mask tu. Tapi sekarang ini disebabkan adanya virus COVID, jadi untuk langkah berjaga-jaga, untuk berhati-hati, kita perlu sentiasa memakai topeng muka, face mask. Kalau kita mau keluar daripada rumah. Dan kita perlu jaga jarak kita 1 meter daripada orang di depan ataupun orang di belakang kita. Jangan suka-suka hati pergi langgar orang. Ni baru-baru ini kita punya Perdana Menteri pun sudah mengumumkan untuk hari raya pun terhad kepada hari raya pertama sejak dan 20 orang. Maksudnya kenapa begitu? Perdana Menteri cakap begitu supaya tiadalah ramai orang dalam satu rumah. Tidaklah berlanggar-langgar. Jadi jarak 1 meter itu masih boleh dijaga. Dan tiada sudah bersalam-salam. Kalau dengan orang-orang lain tu, kalau dengan keluarga kita, mama, ibu, bapa kita boleh lah. Tapi kalau contohnya tiba-tiba ada orang datang, jiran kamu datang, entahlah dia dari mana, kita pun tidak tahu kan. Jadi untuk langkah berselamat, untuk langkah berhati-hati, elakkan bersalam. Itulah. Jadi seharap kamu faham serba sedikit mengenai zaman prasejarah ini. Untuk akan datang, kita masih akan teruskan dengan zaman prasejarah ini. Kita akan belajar lebih lanjut ciri-ciri untuk setiap zaman prasejarah yang wujud. Okey. Sekian sahaja dari saya. Seharap kamu semua faham. Jaga kesihatan kamu. Jaga diri. Selamat berpuasa. Tidak lama lagi hari raya kan? Selamat hari raya. Okey. Sekian sahaja. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera. Okey. Kita jumpa lagi. Bye-bye.